Cantik. Besar studio ni. Kamera dia pun kat sini besar-besar. Cantik. Aduh, tapi saya tak nampak sangat. Dah pakai flash pun masih lagi tak Akmal. nampak. Ya, cikgu. Kenapa ambil gambar dalam keadaan yang gelap macam ni? Itulah cikgu. Saya nak tangkap gambar studio ni punya cantik cikgu. Tapi ada masalah dari segi ni. Nampak cikgu gelap kan? Ya. Saya pakai flash pun cikgu. Allah, pecah-pecah cikgu gambar. Lepas tu tak jelas. Saya pun tak tahu saya tangkap gambar apa ni cikgu. Okey, tak apa. Akmal jangan bimbang. Sebab selepas ini cikgu akan ajar bagaimana cara untuk mencantikkan kembali gambar yang gelap tadi. Selepas ini cikgu? Ya, selepas Betul ini. Betul. Didik TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera, what's up everybody? Anda sedang menyaksikan Menengah Atas bersama dengan saya, Akmal Nazir. Apa khabar? Semua sihat? Alhamdulillah, itulah dia. Salah satu situasi yang mana sering kali terjadi apabila kita nak tangkap gambar. Alah, situasi dekat situ gelap pula. Kita cuba pakai flash pun tak dapat juga mendapatkan hasil gambar yang cukup cantik. Inilah yang kita akan belajar hari ini di dalam Menengah Atas, iaitu subjek pendidikan seni visual. Tapi yang tadi tu ada seorang guru. Siapakah beliau? Nak tahu siapakah guru yang akan bersama dengan kita? Jom kita tengok profil guru hari ini. Let's go. Itulah dia. Kita akan bersama dengan Cikgu yang bersongket hari ni beliau dia. Cikgu Tafiza. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Kata je Cikgu, ramai ni wedding fotografer akan jumpa Cikgu dulu untuk berguru. Cikgu sihat Alhamdulillah sihat. Cikgu, ini kita nak belajar hari ini pendidikan seni visual. Tetapi apa kena mengenanya dengan kita punya gimmick pada awal tadi Cikgu? Okey, sebelum tu cikgu akan memperkenalkan dulu apa yang kita akan belajar hari ini, iaitu tentang pendidikan seni visual tingkatan 5. Baik. Seni foto. Cantik. Manipulasi imej dan e-portfolio. Itulah dia Cikgu. Itulah dia tadi yang bagaimana kita nak cantikkan kembali gambar tersebut. Cantik. Okey, ini dia standard kandungan Cikgu. Ya, kita akan tengok terlebih dahulu standard kandungan yang terdapat di dalam tajuk ini. Seni foto, manipulasi imej dan e-portfolio. Okey. Persepsi seni dalam seni foto, pemahaman terhadap manipulasi imej dan e-portfolio. Okey. Kemudian kita akan cuba buat eksplorasi seni dalam seni foto. Baik. Di mana aplikasi penghasilan manipulasi imej dan e-portfolio bagi pengukuhan dan pemahaman terhadap seni foto, serta ekspresi seni dalam seni foto, iaitu penzahiran motif, idea dan konsep melalui pelbagai sumber dan teknologi dalam penjanaan tugasan. Itu standard kandungan dalam tajuk ini. Dan seterusnya, standard pembelajaran. Murid akan dapat menjelaskan definisi manipulasi imej dan e-portfolio, menerangkan teknik asas manipulasi imej dan fungsi e-portfolio dalam seni foto dan membincangkan kepelbagaian teknik asas manipulasi imej. Masa ni nanti cikgu akan ajar bagaimana cara kita untuk manipulasi imej. Nak cantikkan balik ke, atau nak terangkan, nak gelapkan, nak blur ke, semua akan cikgu ajar selepas ini. Dan kedua, aplikasi e-portfolio, di mana kita akan cuba membuat e-portfolio. Seterusnya akan meneroka pelbagai jenis teknik asas manipulasi imej dengan menggunakan perisian dan aplikasi secara kreatif. Dan akhir sekali menghasilkan karya seni foto melalui penerokaan manipulasi imej dengan penggunaan
dengan menggunakan imajinasi. Okey, itu dia cikgu ya. Ya. Yang mana kita akan sentuh di dalam seni foto pada kali ini cikgu ya. Jadi kepada anda semua saya pasti ramai dah tak sabar-sabar nak belajar ni. Macam mana kita nak tangkap gambar dan menghasilkan satu gambar yang cukup cantik. Tapi kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini kita akan mulakan kelas kita dalam menengah atas. Jangan pergi ke mana-mana. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Menengah Atas bersama dengan saya Akmal Nazri. Yang mana hari ini kita nak belajar pendidikan seni visual, seni foto. Tadi cikgu dah bagi tahu dah mengenai standard pembelajaran dan saya pasti ramai dah tak sabar ni. Macam mana kita nak tangkap gambar dan menghasilkan gambar yang cukup cantik. Cikgu Tafiza, dipersilakan. Okey, baiklah. Sebelum tu ya murid-murid di rumah dan juga Akmal, cikgu akan terangkan apakah yang dimaksudkan dengan seni foto manipulasi imej. Baik. Jadi kita perlu tahu terlebih dahulu, foto ada dua jenis ya Akmal. Iaitu foto bercetak dan juga foto digital. Di mana foto bercetak selalunya terdapat dekat mana? Akmal. Semestinya dekat situ lah cikgu. Situ mana? Situ. Okey, cikgu terangkan. Foto bercetak selalunya terdapat di dalam majalah, buku dan juga surat khabar. Betul. Perasan tak? Perasan cikgu. Okey. Dan seterusnya, untuk foto digital pula, selalunya kita boleh dapatinya di dalam media sosial. Ya, pandai. Kemudian satu lagi laman sesawang. Okey, itu dua jenis foto digital dan juga foto bercetak. Baik. Dan selain daripada pengetahuan tentang foto itu, kita sebenarnya sekarang ni mempunyai pelbagai aplikasi. Betul tak Akmal? Saya setuju cikgu. Sebab kalau andai kata orang zaman dahulu, bukan zaman dahulu jugalah, orang dulu dia lebih kepada kamera. Betul. Kamera dahulu apabila dia nak mencantikkan gambar, mereka akan pergi ke bilik khas untuk buat apa yang sepatutnya. Tetapi sekarang dia dah canggih kan? Sekarang dah canggih. Semua di hujung jari. Semua di hujung jari. Jadi sekarang kita hanya menggunakan komputer. Betul. Tetapi mesti ada perisian ataupun aplikasi. Begitu juga di dalam telefon pintar. Kita ada pelbagai aplikasi yang menarik. Contohnya macam Instagram, TikTok. Daripada muka yang berjerawat boleh jadi flawless. Nak runcingkan muka boleh runcingkan. Yang besar boleh jadi kecil. Dan seterusnya. Kalau Akmal nak tahu kan, kalau kita mempunyai kemahiran dalam bidang seni foto manipulasi imej ini, kita boleh buat duit tau. Ya, kita boleh buat duit di mana dia boleh menjana pendapatan. Okey, boleh dikomersialkan untuk menjana pendapatan. Alright, dan seterusnya cikgu pergi kepada maksud ataupun definisi manipulasi imej. Di mana manipulasi imej ni adalah satu proses untuk menambah baik atau mengubah suai foto menggunakan pelbagai teknik. Jadi ia dilakukan bagi meningkatkan kualiti foto yang dirakam. Restorasi baik boleh imej foto yang rosak. Contohnya macam tadilah. Daripada gelap tu kan, kita boleh jadi cantik balik. Sebab kita akan guna teknik-teknik yang cikgu akan sebutkan nanti. Tapi dulu kan cikgu dah cerita tadi, dulu susah. Tapi sekarang lebih mudah. Seterusnya, pengetahuan dan kemahiran mampu membantu artis. Artis ni maksud juru fotografer lah. Dan untuk menghasilkan karya imej digital menjadi lebih
menarik. Ya. Okey, dan cikgu akan masuk kepada teknik asas manipulasi imej di mana ada 8 teknik asas. Okey, yang pertama histogram. Histogram ni dia graf Okey. bagaimana nak tunjukkan nilai ton cahaya yang terdapat pada imej, sama ada hitam kecerahan hingga putih. Okey. 100% kecerahan. Dan graf ini dapat ubah ton cahaya ya daripada gelap hingga ke cerah. Dan seterusnya kebanyakan kamera digital mempunyai paparan pada skrin. Contohnya dekat gambar yang cikgu paparkan ni lah. Okey. Dan teknik yang kedua, sharpness dan blurriness. Foto yang dirakam memerlukan pendedahan kepada cahaya. Maksudnya macam cikgu tunjuk dekat gambar ni lah kan. Foto asal dia boleh jadi blur, boleh jadi sharp, ikut pada kemahuan teknik yang kita nak guna. Baik. Seterusnya color balance. Color balance ni setting warna untuk mengubah Mood gambar itu. Bagaimana yang kita nak. Yap. Ubah sesuai warna untuk hasilkan imej yang lebih kreatif dan unik. Seterusnya grayscale dan monoton. Monoton ni dia lebih kepada satu cahaya sahaja ataupun satu warna sahaja. Okey, dia lebih kepada black and white foto ataupun lebih dikenali sebagai monokromatik. Yap. Satu ton warna macam cikgu jelaskan tadilah. Okey. Seterusnya kontras. Kontras ni dia bermaksud perbezaan. Perbezaan ni dia tengok warna, bentuk dan cahaya yang membentuk imej. Yap. Okey. Kontras ini boleh didapati melalui ton cahaya dan warna sesuatu imej. Seterusnya, cikgu laju sikit, filter. Okey, filter ada macam-macam kaedah. Kaedah. Tetapi untuk manipulasi imej filter yang menggunakan perisian, ini adalah kaedahnya. Jadi dia aksesori pada lensa berfungsi untuk mengubah sesuai imej yang dirakam. Contohnya beginilah, untuk menonjolkan sesuatu warna yang mengurangkan kadar cahaya yang masuk melalui lensa. Okey. Lensa kamera itulah. Betul. Dan sebenarnya terdapat pelbagai jenis filter untuk manipulasi imej digital. Ya. Okey, next. Seterusnya masking, di mana proses pengubahsuaian imej pada bahagian-bahagian tertentu tanpa mengganggu bahagian lain. Macam kita nak crop, nak keluarkan gambar tersebut. Teknik untuk memadam, menutup atau menggantikan latar belakang yang lain pada sesuatu objek. Contohnya ada di situ cikgu ada letakkan layer masking, clipping mask dan alpha channel masking. Okey. Seterusnya, layering. Terdapat 3 layering dalam komposisi fotografi, iaitu hadapan, tengah dan juga latar belakang. Bagaimana kita nak edit gambar untuk nampak seolah-olah bergerak ataupun berlayer-layer lah kan. Pengubahsuaian komposisi dilakukan dengan pengubahsuaian elemen pada lapisan-lapisan yang berbeza. Okey, setelah cikgu terangkan tadi ya Akmal. Ya cikgu. Agak-agak Akmal boleh tak jawab soalan yang cikgu akan berikan nanti? InsyaAllah. Kalau kita betul-betul fokus di dalam kelas cikgu, ya, apa sahaja soalan yang dilontarkan oleh cikgu, kita akan dapat menjawabnya. Okey, sekarang cikgu nak Akmal susunkan foto yang menggunakan imej yang sama. Okey, cikgu gunakan imej bunga ya. Imej sama. Mengikut teknik asas manipulasi imej yang telah dilabelkan. Tadi cikgu dah jelaskan satu persatu. Tetapi cikgu tak letak semua ya Akmal. Ya, cikgu letak hanya beberapa imej manipulasi sahaja yang telah dimanipulasi. Jadi yang pertama cikgu nak Akmal tunjukkan mana dia manipulasi imej kontras. Okey, kalau kita dapat lihat di sini saya sebenarnya cikgu, sebelum cikgu menanyakan soalan kepada saya dah tahu dah cikgu akan tanya apa, dah susunkan jawapan dia dah cikgu. Inilah dia yang pertama, kontras cikgu. Ui, pandai-pandai. Okey, yang kedua, grayscale. Ada tak grayscale? Ini cikgu kontras cikgu. Selepas itu kita ini cikgu, grayscale cikgu. Ini adalah filter the blue cikgu. Grayscale-nya ada dekat dekat sini cikgu. Jauh saya letakkan.
Bukan yang itu, tapi yang ini ya. Nampak tak mana satu? Semestinya yang Pandai. Ya, Grayscale, cikgu. nampak dia grey kan? Saya macam tak tahu siapa susun balik gambar-gambar ni ya. Sepatutnya Akmal kena susun balik, tapi tak apa bila Akmal dah Saya boleh tunjukkan susunkan kita. cikgu kalau cikgu nak. Boleh. Okey. Sila. Jadi yang ini Grayscale. selepas kontras adalah grayscale. Ya, Kawan-kawan betul. semua. Dan lepas itu cikgu, kalau kita tengok dekat situ adalah filter. Filter. Okey. Sekarang ni tadi cikgu ada jelaskan filter ada pelbagai filter. Betul. Yang pertama cikgu ada letak filter the blues. Betul. Cuba Akmal cari lagi 2 filter. Ada dekat cikgu. mana? Ini cikgu. Saya dah print dah gambar ni siap-siap cikgu. Kalau kita dapat lihat dekat Bagus. sini, kita ada lagi ni antara jenis-jenis filter yang ada. Ya. Kalau anda semua dapat lihat filter Nordic dan juga filter drama. Sebut sama-sama filter Nordic dan juga pandai. Pandai Akmal. Okey, seterusnya cuba kita tunjukkan kepada murid-murid di rumah. Baik. Image manipulasi masking. Ya, okey. Ini dia, cikgu. Boleh Proses jelaskan seterusnya. apa masking tadi? Yang ini cikgu, sebenarnya kalaulah kita nak crop gambar di belakang tu kan, contohlah kalau tiba-tiba mungkinlah ada orang ke atau ada unsur-unsur yang macam saya tak nak ada itu di dalam gambar saya, jadi kita boleh crop, yang dipanggil teknik masking. Betul cikgu? Wah, pandai. Maknanya cikgu ajar tu sampai dekat Akmal. Yelah, sampai yang kita kan dekat je. Okey, seterusnya ada 2 lagi cikgu nak uji. Okey. Blurriness dengan sharpness. Bagaimana dia punya cara manipulasi image tu dihasilkan? Okey, bagi saya masa untuk saya berfikir dulu, boleh cikgu? Boleh, silakan. Okay. Ini dia cikgu. Kalau ada dapat lihat semua murid-murid, ini adalah teknik blurriness dan juga ini merupakan teknik sharpness. Kalau mungkin anda nak tahu apa itu sharpness, adalah kita orang kata bahasanya menajamkan gambar, meningkatkan kualiti gambar. Mungkin kalau anda rasa macam kenapa gambar ini macam tak begitu berkualiti kan apabila dia punya hasilnya, tapi apabila kita menggunakan teknik sharpness, dapatlah gambar yang cukup cantik. Kalau blurriness pula adalah apa dia maksudnya? Betul kawan-kawan, kita blurkan gambar itu. Ni orang panggil salah satu teknik bokeh cikgu Okey cikgu. Okey. Seterusnya cikgu akan buat demonstrasi, iaitu manipulasi image dengan menggunakan beberapa teknik asas pada image pilihan. Boleh. Di mana tadi apabila cikgu dah jelaskan, so kita akan tengok bagaimana demonstrasi tersebut. Ini yang saya tunggu cikgu. Okey, mari kita tengok. Okey Akmal, jadi cikgu akan tunjukkan demonstrasi bagaimana manipulasi image dihasilkan dengan menggunakan beberapa teknik. Cikgu ambil 3 teknik saja. Okey, yang pertama sekarang ni ia adalah penghasilan teknik grayscale. Cikgu ambil image kucing image kucing. So pertama sekali kita akan pergi daripada warna asal tu, cikgu akan tukarkan kepada mode ke mode dan terus ke grayscale. Okey, yang inilah. Yang ini. Dan cikgu akan adjust warna tu daripada brightness, contrast dan menjadi grey. Baik. Okey. So kita boleh saksikan sekarang bagaimana cara cikgu tengah adjust dia punya tone color tu. Seterusnya, ini pula ialah teknik kontras. Ini dia cikgu kontras. Kontras. Cikgu pilih gambar yang sesuai iaitu gambar apa ni Akmal? Daun. Daun cikgu. Okey, daun. Dan seterusnya cikgu guna 2 layer untuk ubah mood kepada overlay. Okey. Kemudian cikgu akan gunakan tool burn dekat belah kiri kanan tu. Kiri kita. Tool burn. Dan mana seterusnya tool itu boleh menggelapkan gambar, area gambar yang dipilih. Okey, dan cikgu akan rendahkan dia punya exposure kepada 15%. Baik. Lepas tu cikgu tambah pula kegelapan dia.
pada area yang sesuai. Kita pilihlah, boleh buat dengan menggunakan tools-tools yang ada dipaparkan di skrin tersebut. Okey, dan kalau saya dapat lihat juga cikgu, kita juga ada menggunakan beberapa layer cikgu Ya, yang mana betul. setiap layer itulah kita mengedit gambar itu kan. Ya, betul. Okey, ini dia proses dia kalau dapat lihat. Ini adalah proses. Faham betul-betul. Inilah dipanggil teknik apa cikgu lagi sekali? Kontras. Patutnya cikgu yang soal Akmal ni. Kita belajar sama-sama cikgu. Tak apa. Cikgu harap murid-murid di rumah faham ya bagaimana nak menghasilkan, ataupun boleh belajar, kita boleh belajar juga dengan melihat YouTube. Yang ni mungkin laju sikit lah kan. Tapi saya suka cikgu, sebelum dan selepas kita menggunakan beberapa teknik asas yang mana kita manipulasi imej kan cikgu. Okey, seterusnya ini adalah teknik filter. Okey, manipulasi imej filter. Jadi apa yang sedang berlaku ni cikgu? Okey, pertama sekali sudah pastinya cikgu akan pilih gambar. Jadi gambar yang cikgu pilih adalah gambar bunga dan kita akan pergi ke filter gallery. Boleh lihat tak ada bermacam-macam kotak. Itu kotak filter lah tu. Yang bawah tu kan? Ni ada mode filter di sebelah kanan tu. Seterusnya cikgu ubah kapasiti dari segi tekstur. Tadi kan ada nampak tadi detailing dan strength. Ni ada juga watercolor pakai kan? Boleh ikut kehendak lah macam mana kita nak gunakan. Jadi kita boleh lihat pada perbezaan melalui pemilihan filter yang berbeza. Jadi nanti akhir sekali cikgu pilih glass filter. Dan cikgu adjust setting yang sesuai yang cikgu nak lah. Cikgu rasa cikgu seronok ataupun murid-murid kalau nak pilih filter mana yang sesuai, jadi boleh explore di sini kita murid-murid boleh explore bagaimana. Nampak tu cikgu, sebelum dan selepas apabila kita edit gambar tu kan. Penat saya edit gambar tu cikgu. Cantik tak cikgu? Macam mana hasil dia? Cantik, pandai. Maknanya cikgu ni berjaya lah mengajar Akmal sampai dapat buat macam tu kan. Ya, alhamdulillah cikgu. Okey, itulah dia demonstrasi macam mana kita nak manipulasi imej menggunakan beberapa teknik-teknik asas yang mana tadi cikgu dah tunjuk dah. Ada layering, ada apa lagi? Kontras cikgu. Apa lagi satu tu cikgu? Grayscale. Grayscale. Sebenarnya mudah saja kalau kita faham dan selalu membuat latihan menggunakan perisian tersebut kan cikgu? Yang cikgu guna tadi apa dia? Akmal boleh sebutkan tak? Adobe. Yes, pandai. Okey cikgu, kita nak pergi rehat dulu boleh cikgu? Okey, boleh, silakan. Selepas ini banyak lagi cikgu akan kongsikan kepada anda dalam seni foto. Anda semua jangan ke mana? Semuanya selepas ini dalam Menengah Atas. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Menengah Atas bersama dengan saya Akmal Nazir dan juga Cikgu Talfiza kita. Tadi kita dah lihat demonstrasi macam mana kita nak menggunakan teknik-teknik asas. Dan sekarang ini, Cikgu Talfiza nak kongsikan apa pula cikgu? Okey, baiklah. Setelah kita belajar teknik asas daripada perisian Adobe Photoshop, jadi cikgu akan terangkan pula definisi portfolio dan e-portfolio. Setelah kita dah buat, selalunya bila murid dah buat, bila murid dah hasilkan manipulasi imej tadi, selalunya cikgu akan arahkan mereka untuk menghasilkan e-portfolio. Sebagai simpanan untuk mereka membuat refleksi ataupun guru membuat penilaian terhadap hasil kerja yang telah dibuat oleh murid. Sebelum itu cikgu berikan dahulu definisi portfolio dan e-portfolio, di mana portfolio digital ataupun e-portfolio. Selalunya portfolio ni dibuat di atas kertas yang biasa dan dihantar secara live macam tu kan. Tapi e-portfolio ni dia lebih kepada digital lah. Sama ada menggunakan
aplikasi atau perisian-perisian yang tertentu. Jadi kompilasi hasil karya seni foto murid yang disimpan dan dipersembahkan secara talian. Okey. Digital Baik. Alright, fungsi portfolio dan e-portfolio sebenarnya adalah untuk penilaian kualiti kerja khusus, pencapaian pembelajaran dan pencapaian akademik. Dan seterusnya pentaksiran autentik di mana murid akan mengumpul hasil kerja, pencapaian dan dokumen berkaitan bagi kegunaan temuduga dan kerjaya. Memastikan sama ada murid telah mencapai objektif dan standard pembelajaran atau keperluan mata pelajaran serta memenuhi syarat bergraduasi serta membantu murid membuat refleksi terhadap pencapaian dan kemajuan yang diperolehi hasil daripada proses pembelajaran. Jadi sebenarnya e-portfolio ni terdapat banyak sekarang, macam-macam. Boleh kita lihat di paparan skrin ini Pinterest, Instagram, Flickr dan juga Squarespace. Dan ini hanyalah contoh. Tetapi sebenarnya ada banyak lagi aplikasi e-portfolio. Seterusnya, kita juga boleh menggunakan AnyFlip dan juga TikTok. Setelah kita kita dah belajar, kita dah hampir kepada penghujung ya Akmal. Sebelum tu cikgu nak ujilah dulu. Akmal ni faham ke tak apa yang cikgu ajar? InsyaAllah cikgu. Dan ada soalan-soalan ni cikgu harap Akmal dapat jawablah supaya kiranya apa yang cikgu ajar tu mencapai objektif. InsyaAllah. Soalan yang pertama. Are you ready? Yes. Soalan yang pertama, cikgu bacakan. Definisi e-portfolio dalam bidang seni foto merujuk kepada apa dia, Akmal? Boleh guna talian hayat ke cikgu? Tak boleh. Sebab cikgu dah ajar dah. Sepatutnya kena faham. Seingat saya cikgu adalah kompilasi hasil karya seni foto murid yang disimpan dan dipersembahkan secara dalam talian cikgu. Hebatnya. Pandai. Nanti cikgu bagi coklat sekejap lagi ya. Boleh cikgu. Gula-gula. Boleh. Nombor 2. Soalan seterusnya. E-portfolio juga berfungsi untuk membantu murid membuat apa? Membuat apa cikgu? Tadi dah ada dah cikgu terangkan. Kalau kat situ ada terhadap pencapaian, mengumpul hasil kerja, refleksi cikgu. Yes, betul. Betul cikgu. Pandai-pandai. Bagus. Jadi membuat refleksi terhadap pencapaian, mengumpul hasil kerja, penilaian dan dokumen yang berkaitan bagi kegunaan temuduga. Apa tadi ni kat sini? Penilaian cikgu. Pandai. Tak sangka cikgu Akmal bijak. Alhamdulillah, kita sama-sama belajar cikgu. Dan last, soalan yang terakhir. Kita perlu mengasing dan merekodkan karya mengikut tema sebelum memuat naik ke dalam e-portfolio agar ianya tersusun dan mudah untuk diakses cikgu. Pandai. Diakses di mana ya tadi yang kita banyak tu? Diakses di hati cikgu. Di mana? Sila sebutkan ada yang pelbagai e-portfolio tadi tu. Banyak cikgu. Antaranya ada Instagram, ada juga TikTok, ada juga banyaklah cikgu. Pinterest. Maksudnya Akmal faham. Alhamdulillah berjaya cikgu mengajar Akmal ya. Alhamdulillah. Kemudian yang terakhir sekali cikgu akan tunjuk, bukan terakhir lah, kiranya lepas cikgu habis ajar tu. Segmen inilah. Lepas cikgu ajar, cikgu kita nak tengoklah demonstrasi bagaimana untuk menghasilkan e-portfolio secara digital. Itulah saya nak tengok juga tu cikgu. Jadi untuk menghasilkan e-portfolio secara digital, kita boleh guna pelbagai aplikasi. Betul. Contohnya yang macam dah cikgu tunjukkan pada skrin tadi seperti Pinterest, Flickr, Instagram dan TikTok, sebagainya. Hari ini cikgu akan tunjukkan bagaimana nak buat e-portfolio dengan menggunakan aplikasi TikTok. Sebab ramai suka guna TikTok kan. Jadi cikgu akan tunjukkan. Mari kita lihat cara-cara untuk menghasilkan e-portfolio
TikTok. Okey, jom kita tengok. Ini dia akaun TikTok okey. Tafiza Cute. Okey, caranya sangat mudah. Kita hanya pilih gambar-gambar ataupun foto yang telah kita hasilkan tadi macam Akmal dah buat tadi kan. Teknik-teknik asas tadi kita pilih daripada galeri. Kemudian kita susun. Dah boleh type lah. Buatlah sikit dia punya muka depan tu. Dan letakkan ke dalam TikTok. Letak je. Tak ada masalah sebab sangat mudah. Tapi jangan lupa letak hashtag. Hashtag tu penting ya, sebab untuk memudahkan orang ramai ataupun murid mencari. Jadi dia bila buat hashtag dia dapat mudah untuk dicari. Kita tekan saja hashtag tu. Pendidikan Contohlah. seni, hashtag pendidikan seni visual, hashtag seni foto. Contohnya lah. Contohnya itulah menggunakan aplikasi Toktik, cikgu. TikTok. Aplikasi Toktik, nampak tak bila kita dah menghasilkan e-portfolio macam ni dan juga meletakkan hashtag, senanglah untuk kita sendiri dan juga cikgu untuk mencari dan mengakses e-portfolio itu senang, dia akan keluar menggunakan je. aplikasi ini. Nampak mudah ini saja kan? Ini adalah contoh TikTok, sangat mudah dan ada lagi yang aplikasi yang pelbagai. Macam-macam lagi lah cikgu kan. Ya, betul. Tapi ni cikgu tunjuk paling simple lah. Dan paling memang tengah glamour sekarang kan. Ya, tersenyum cikgu ya. Jadi follow lah akaun Toktik cikgu ya. Okey cikgu, itu saja untuk segmen ini yang mana kita dah belajar tadi demonstrasi menghasilkan e-portfolio cikgu kan. Ya, betul. Mungkin ada lagi cikgu ingin tambahkan di dalam seni visual, seni foto ni cikgu. Okey. Untuk tambahan, setelah kita mempelajari teknik-teknik asas seperti yang telah cikgu dan Akmal tahu, iaitu teknik masking, teknik histogram, layering, blurriness, sharpness, lagi apa lagi? Filter. Kita juga selain daripada satu gambar ni yang kita hasilkan ni, ini hanya teknik asas. Tetapi kita boleh juga menghasilkan satu image gambar yang telah diedit. Contohnya cikgu nak katakan cikgu ambil gambar Akmal dekat sini kan. Tapi cikgu nak KLCC ada dekat sebelah. Okey. Jadi cikgu boleh buat dengan menggunakan Precision Adobe Photoshop, dan boleh je nak guna yang lain. Sekarang ni macam-macam kan. Ya, cikgu akan edit, letak KLCC di sebelah Akmal dan nampak seolah-olah memang real. Jadi satu lagi cikgu nak semua murid tahu dan juga Akmal tahu. Baik. Ada kebaikan dan keburukan dalam penggunaan aplikasi Precision Adobe ataupun yang lain-lain ni. Apa dia cikgu? Kebaikannya kita boleh, contohnya kalau kita ambil gambar, kalau muka nampak berminyak kita boleh edit, boleh cantikkan. Selain tu kalau gelap kita boleh cerahkan dan sebagainya. Itu yang untuk kebaikan. Keburukannya bila benda-benda tu dia boleh macam kita menipu lah kan. Kita edit benda tak betul. Sebenarnya kita besar tapi bila dalam gambar dah kurus, sebenarnya tak pun. Mungkin itu adalah manipulasi image. Itu yang untuk gambar kan. Dan ada juga yang orang dah edit untuk jadikan kepala lain, badan lain. Jadi apa cikgu? Maksud cikgu itu manipulasi image lah kan. Diguna tu untuk tujuan yang tidak baik. Jadi itu adalah keburukan. Ya, jadi sentiasalah orang kata kalau nak edit gambar tu kena dengan keadaan, dengan waktunya juga cikgu. Dan janganlah terlampau sampai lain betul edit dia tiba-tiba nampak kaki tu macam lain betul kaki dia kan. Jadi kena sepatutnya yang untuk kebaikan tu okeylah kan. Kita nak edit supaya lebih cantik. Yang keburukan tu macam-macam. Kita boleh jumpa sekarang. Betul. Dan lagi satu kebaikan nak tahu apa dia cikgu? Kita berhenti rehat dulu. Okey, kepada anda semua yang mana kita akan berhenti rehat dulu. Selepas ini kita akan kembali dalam Menengah Atas. Cikgu nak ambil
TV KPM. Baik, inilah saat-saatnya saya nantikan ya, yang mana cikgu akan menilai saya dengan soalan yang bakal diberikan. Nak tengok sama ada saya betul-betul fokus ke tidak dan faham ke tidak apa yang baru saja cikgu ajarkan kepada saya mengenai pendidikan seni visual, seni foto ini. Silakan cikgu. Okey, Akmal. Saya. Secara keseluruhannya, daripada awal tadi, Baik. cikgu sebut tentang definisi Macam-macam tadi kan? definisi seni foto, image manipulasi, definisi e-portfolio dan portfolio. Cikgu tengok Akmal semuanya dapat menjawab dengan baik. Ya, belum lagi cikgu. Ya, tapi cikgu akan cuba lagi soalan yang kira terakhir lah ni. Kira cikgu Ini tak, ni cikgu akan buat ni kan, cikgu nak tanya saya soalan kan? Itu dia punya mukadimah sebelum dia nak ni. kira sebut daripada Bukan. awal. Ini cikgu nak tanya soalan kan? Nak tanya soalan. Yang tadi tu dia punya mukadimah. Mukadimah untuk dia nak tanya saya soalan. Oh, okey. Cikgu, cikgu punya mukadimah tu dia macam Panjang. kedengaran seperti pentaksiran. Ataupun yang ni cikgu terus je masuk. Okey, saya nak uji Akmal sekarang ni. Okey, boleh. Cikgu gunakan perkataan uji tu eh. Okey. Okey. Baik, masih lagi menyaksikan Mendengar Atas bersama dengan saya Akmal Nazri, dan inilah saat-saatnya saya nantikan oleh cikgu, yang mana cikgu akan menguji saya dengan soalan yang bakal diberikan. Nak tengok sama ada ni saya faham ke tidak sepanjang kita punya sesi ni. Silakan cikgu. Okey, baiklah Akmal, cikgu akan cuba uji minda Akmal sekarang ya. Baik. Mana soalan yang tertera di skrin sekarang ni, cikgu bacakan. Bagaimanakah pengetahuan dan kemahiran manipulasi imej dan e-portfolio membantu dalam meningkatkan kreativiti seorang jurugambar atau pereka grafik? Ya, kalau anda semua nak tahu, ini memang tidak ada jawapan yang cikgu dah beri awal-awal tadi, tak ada. Kalau sebenarnya Uji minda ni uji ya. minda ni kan, daripada soalan itu kita dapat lihat kalau kita faham betul-betul dan ada ilmu di dalam mengedit gambar ni semua cikgu kan, menggunakan perisian dan juga aplikasi, kita juga dapat menjadi pendapatan sebenarnya dan memberikan keuntungan, dan bukan itu saja, dapat menggunakan kos. Tak perlulah kita nak bayar orang lain untuk menghasilkan gambar yang cantik. Kalau kita ada ilmu, kita boleh edit sendiri, kita boleh bagi dekat kita punya klien cikgu kan, dan secara tidak langsung adalah duit. Ya, itu jawapan daripada saya cikgu. Wah, hebatnya. Tepat. Alhamdulillah. Apa yang jawapan yang Akmal share tadi, kongsi tadi, menepati, kerana memang betul jika kita ada kreativiti dan kemahiran, kita boleh menjana pendapatan dan juga mengurangkan kos untuk upah orang lain untuk membuat aplikasi dan mengedit-edit gambar. Ini kira kita edit gambar lah kan. Betul, dan juga menjimatkan masa sebenarnya juga Ya, kan betul. cikgu. Tahniah ya Akmal. Berjaya menjawab soalan cikgu dengan baik. Terima kasih cikgu. Itu dia soalan yang menguji minda saya sebenarnya Ya, cikgu. ya. Dan mungkin cikgu boleh membuat orang kata penilaian pentaksiran yang kita dah jalan daripada awal tadi sampailah sekarang ini. Macam mana prestasi saya cikgu? Patut diberikan keputusan yang cemerlang ataupun terbilang? Okey, baiklah. Daripada awal, definisi imej manipulasi dan juga tentang teknik asas. Cikgu nampak Akmal faham apa yang cuba cikgu terangkan, kerana Akmal berjaya menjawab soalan ya daripada awal tadi. Berjaya menyusun gambar-gambar mengikut kehendak cikgu. Mengikut soalan di skrin. Kemudian definisi e-portfolio dan portfolio pun sama. Akmal faham dan tahu bagaimana nak buat e-portfolio, betul kan? Betul, dan betapa pentingnya hashtag itu. Ya, boleh sebut semua aplikasi. Kira ada separuh lah kan. Ada pelbagai jenis aplikasi yang kita tahu. Baik. Jadi untuk itu cikgu memang seronoklah dan bangga kerana apa yang cikgu ajar mencapai objektif cikgu. Terima kasih. Dan sebelum tu cikgu ada gula-gula.
Wah, lama tak makan gula-gula. Gula-gula. Ni 1, 2 sebab banyak jawab soalan dengan betul kan? Ya. Kita bagi 3 gula-gula. Terima kasih cikgu. Gula-gula ini saya akan berikan kepada anak saya lah cikgu ya. Cikgu letak kat atas meja. Terima kasih cikgu. Dan diharapkan juga bukan saya saja yang faham, murid-murid di rumah juga faham. Cikgu, kalau mereka nak dapatkan segala sumber-sumber yang cikgu telah kongsikan sepanjang kita punya pembelajaran ni, di mana cikgu? Okey, boleh dapatinya di sumberku portal Delima. Jadi semua murid memang tahu di mana nak dapatkan Delima tu. Sebab setiap murid memang ada dia punya ID. Okey. Fahami murid mana nak dapatkan segala sumber itu. Okey, jadi cikgu untuk yang terakhir mungkin cikgu berikan rumusan apa yang kita dah belajar hari ini mengenai mata pelajaran pendidikan seni visual dalam seni foto. Silakan cikgu. Okey, baiklah. Rumusan yang cikgu dapat simpulkan di sini, apabila kita mempunyai kemahiran dan pengetahuan tentang seni foto dan juga kita mempunyai kemahiran untuk mengedit manipulasi imej, jadi kita dapat menggunakan kemahiran tersebut sama ada untuk menjana pendapatan ataupun untuk kita untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita dan sebagainya. Jadi sangat rumusannya seni foto ni sangat menarik untuk kita pelajari dan belajarlah kerana walaupun kita tak dapat belajar secara detail, kita boleh juga dapatinya dekat YouTube, dekat mana-mana aplikasi. Memang ada banyak orang akan ceritakan tentang seni foto, manipulasi imej dan juga e-portfolio. Itu dia. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Dengan adanya kreativiti dan juga minat, insya-Allah seni foto ni juga dapat memberikan orang kata pulangan juga yang cukup besar sebenarnya kan? Sekarang kat TikTok memang kalau dia selalu buat apa, dia akan dapat duit daripada sumber itu dan juga satu lagi YouTube. Yes. Okey. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Cikgu Talfiza kita dan juga murid-murid yang telah setia bersama dengan kami dalam slot menengah atas. Kita jumpa lagi. Saya Akmal Nazri. Assalamualaikum. Ingat. Take care. Bye-bye.